Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini insya-Allah untuk membincangkan atau bersama-sama mengongsikan sebanyak ilmu daripada kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Qala Syekh Mu'allif Allah nafa bihi wa bikum fid darain amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan merafakkan darjat penulis di sisinya. Amin ya rabbal alamin, dan juga menerima kerja dakwahnya dan juga amalannya dan dikurniakan kesihatan untuk penulis dan juga ahli keluarganya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita seterusnya bismillah. Solat berjemaah. Solat berjemaah sebagaimana sekarang ni kita tengah amalkanlah. Alhamdulillah, solat berjemaah daripada circuit breaker sampai ke sekarang kita terus mengamalkan solat berjamaah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah lebih afdal, yakni lebih utama daripada solat seorang diri dengan 27 darajat. Katalah kalau kita solat sendiri dapat $10. Jadi kalau kita solat berjemaah mendapat $270. Yeah. Solat sendiri dapat $1, solat berjemaah dapat $227. Solat sendiri dapat $10, solat berjemaah dapat $270. Nak ke tak nak? Mestilah nak. Ini darajat lagi, masya-Allah tabarakallah. Bukan saja satu, solat sendiri dapat satu, solat berjemaah ni perlu paling kurang berapa? Paling kurang berapa? 3 orang. 2 orang. Imam Bilal sudah. Suami isteri. Anak lelaki kita. Boleh, cukup. Kita dengan anak perempuan, kita dengan isteri, kita dengan isteri-isteri. Kalau lebih lah, Allahu akbar, pening kepala. Panduan beramal. Solat berjemaah boleh dilakukan paling sedikit 2 orang. Walau bagaimanapun lebih ramai jemaah lebih baik. Okey, jadi untuk sekarang ni ikut household lah. Kalau sekarang ni mungkin video ni keluar kita dah bukan dalam circuit breaker, masih boleh ziarah-ziarah rumah orang, rumah ibu bapa, dan kita solat berjemaah beramai-ramai. Okay. Pokoknya the basic formula is paling kurang is 2 people. Okay. Ia boleh dilakukan di mana-mana sahaja, walau bagaimanapun melakukan di masjid adalah lebih baik kerana keberkatan yang ada di masjid dan keberkatan pada jemaah yang ramai. Masya-Allah tabarakallah, satu nikmat yang kita perolehi bertahun-tahun sekarang sudah ditarik nikmat kita, mungkin kerana komplain kita yang banyak, mungkin kerana dosa kita, mungkin kerana maksiat yang berleluasa, tapi kita semua diamkan diri dan membiarkan sahaja. Jadi kita mendapat satu bala ini, antaranya adalah ditutup masjid-masjid kita. Jadi kita hanya harus sekarang biasa solat. Lebih balak lagi kalau dah sudah satu rumah dengan keluarga pun tidak solat berjemaah. Ini lebih bahaya lagi. Jadi usahakanlah solat berjemaah sekeluarga. A family that prays together stays together. Okay. Amalan yang ketiga, panduan amal yang ketiga, seorang yang dianggap dapat pahala berjemaah paling kurang jika dia sempat duduk sekejap dengan kadar subhanallah sebelum imam memberi salam. Jadi katalah imam sudah rakaat yang keempat, 4th rakaat pada sujud yang terakhir, ataupun tengah tahiyat akhir, dia pun Allahu akbar terus masuk dia tahiyat akhir. Dia tahiyat akhir subhanallah tu less than 2 seconds, less than 1 second, dia dapat tahiyat akhir sama-sama, pun dapat pahala solat berjemaah. Alhamdulillah. Rakaat tu tak dapat, tapi pahala solat berjemaah itu dapat. Jadi amalkan. Jadi sangat besar sekali manfaat solat berjemaah ini. Jika telah menunaikan solat seorang diri, tidak mengapa solat sekali lagi secara berjemaah jika ada jemaah atau orang lain yang ingin menunaikan solat jemaah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, solat boleh diulang sekali. Sayyidina Muaz bin Jabal pernah solat berjemaah dengan Rasulullah SAW, dan beliau solat berjemaah lagi ketika balik ke kampungnya, ke rumahnya, solat berjemaah 2 kali. Masya-Allah tabarakallah. Kita tengok sahabat Nabi SAW ni, nak solat banyak kali, kita solat satu dah settle lah. Beza keimanan kita dengan keimanan mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah, seterusnya kita akan kongsi amalan yang seterusnya adalah fadilat sujud.
Maksud daripada hadis ini daripada Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'mari, dia berkata, aku telah berjumpa dengan Thauban Maula, yakni hamba yang dibebaskan kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, beritahulah kepada aku suatu amalan yang boleh aku amalkan, dan semoga Allah memasukkan aku ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Bertanya siapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ma'dan. Tayyib. Kemudian jawabnya, atau dia Ma'dan berkata, aku telah berkata amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Maka dia Thauban diam. Kemudian aku bertanya kepadanya, dia diam lagi. Kemudian aku bertanya kepadanya untuk kali ketiga, lalu dia menjawab. Jadi Ma'dan ni bertanya kepada Thauban. Betul lah. Okey. Dia menjawab, aku telah bertanya perkara tersebut kepada baginda SAW. Lalu baginda menjawab, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi amalan heks dia adalah banyak sujud kepada Allah. Apakah maksud banyak sujud kepada Allah? Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah pasti mengangkatkan satu darajat dengannya dan memadam satu kesalahan, yakni dosa daripadanya. Kita sekali sujud, hapus dosa, tingkatkan darajat. Allah akan melakukan itu kepada kita, masya-Allah. Ma'dan berkata, kemudian aku telah berjumpa dengan Abu Darda, lalu aku bertanya kepadanya tentang perkara yang sama. Dia menjawab kepadaku sama sahaja seperti apa yang dijawab oleh Thauban kepadaku. Allah SWT. Jadi banyak sujud ni maksudnya apa? Banyak sujud ni banyak solat. Jadi tak cukup solat wajib saja. Kalau solat wajib saja, lagi-lagi kita di bulan Ramadan ini, subuhnya 2 rakaat, tambah 2 sebelumnya. 2 sebelumnya. Jadi qabliyah 2, subuh 2. Pagi-pagi dah solat 4. Masuk duha 2 rakaat. Masuk zuhur, sebelum zuhur 2. Campur zuhur lagi 4. Lepas zuhur 2. Banyak lagi sujudnya banyak. Banyak rakaat, banyak sujud. Kemudian maghrib 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi berat sangat ustaz tengah makan ni. Okey, khalas. Solat maghrib 3 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat. Jangan terlepas solat ba'diyahnya. Masuk solat isyak 2 sebelum isyak, 4 isyak, 2 selepas isyak, baru masuk tarawih. Tarawih nak 8 boleh, nak 20 boleh. Yang penting buat, jangan tak buat, kerana tarawih hanya ada di dalam bulan Ramadan saja. Kemudian masuk witir 3 boleh. Kemudian pagi nak qiyam 2 rakaat tahajud boleh, campur lagi 2 hajat, campur lagi 2 taubat, dan 6. Kemudian apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah dengan apa lagi? Tambah dengan witir lagi 2 boleh lah. 2, 4, 6, 7, 8 dah 8 rakaat. Masya-Allah tabarakallah. Banyak sujud satu hari tersebut. Jadi kalau boleh lagi banyak sujud lagi bagus. Kerana apa? Kerana apa jawapannya kat bawah ni, itu adalah satu amalan yang dicintai Allah. Itu adalah amalan yang di mana ditingkatkan darajat kita, dihapuskan dosa kita, dan dosa kita begitu banyak sekali. Kadang-kadang nak solat banyak kali ni penat. Jadi rehat interval, antaranya baca Al-Quran, solat berzikir, solat berselawat, solat berqasidah, memuji Nabi, memuji Allah SWT. Kemudian solat dipersilakan, tak ada masalah. Masalahnya apabila duduk tengok TV, apabila duduk bazir waktu, benda-benda yang tak diredai oleh Allah SWT. Lagi-lagi kita dah jumpa bulan Ramadan. Ramai yang nak jumpa bulan Ramadan tapi tak jumpa. Kita alhamdulillah jumpa, dipanjangkan usia. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tanda syukur kita, berbanyakkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saya kongsikan satu lagi sebuah hadis tentang bacaan ketika i'tidal. I'tidal ni apa? Sami Allahu liman hamidah. Hadisnya maksudnya daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu berkata, kami pernah suatu hari solat di belakang Nabi SAW. Ketika baginda mengangkat kepala baginda daripada rukuk, ketika i'tidal baginda membaca, yakni artinya Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Seorang lelaki di belakang baginda membaca, artinya menyaut, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maksudnya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian yang sempurna, baik, banyak, baik dan penuh keberkatan padanya.
kathiran. Masya-Allah. Ketika selesai solat, baginda bertanya, siapa yang membaca bacaan itu tadi? Kerana Nabi SAW kata sami Allahu liman hamidah. Kat belakang orang jawab rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi Nabi dah habis solat, tanya siapa yang jawab tu? Siapa yang tambah yang di belakang itu? Nabi tak cakap bid'ah tu aku tak ajar. Nabi tak cakap benda itu ya. Kisahnya di sini. Nabi tidak cakap kan. Hakikatnya Nabi tidak cakap benda yang baru yang tak diajar oleh baginda SAW. Dikata oleh para sahabat di belakang, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu yang dijawabnya. Maka aku, lelaki tersebut menjawab, aku. Baginda bersabda, ketika kamu memuji Allah dengan bacaan itu, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Aku melihat 30 malaikat datang berlumba-lumba. Siapakah antara mereka yang mula-mula dapat sekali mencatat pahalanya? Nabi nampak para malaikat, 30 para malaikat berlumba-lumba untuk mencatat pahala kerana perkataan tersebut, pujian tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tutup hari ini dengan kita amalkan beberapa amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Antaranya adalah solat berjemaah, jangan lepas, pahalanya 27 kali ganda darajatnya. Yang kedua, fadilat bersujud, banyakkan bersujud, diampunkan dosa dan juga ditingkatkan darajat. Dan yang ketiga, bacaan ketika i'tidal ditambah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.